وبالخير يا فتاح فافتح لنا وبالهدى وبالعلم كلنا يا عليم مفضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم خلصنا مما أنا فيه خلصا جميلا إنك على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Para muhibbin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekali lagi kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita duduk di dalam taman syurga majlis ilmu. Diharapkan para muhibbin sekalian, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, kawan-kawan sekalian, kenalan-kenalan sekalian, rahimakumullah, senantiasa di dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmat pertolongan, ditolong oleh Allah untuk melakukan ibadah, dipinjamkan nikmat taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, digerakkan hati kita, digerakkan anggota kita, dibantu oleh Allah dapat kita menggunakan segala nikmat ini, mempermudahkan urusan kita, menunaikan kewajipan yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas diri kita. Jadi alhamdulillah, ini suatu nikmat yang tidak ternilai harganya, yang tak boleh nak diletakkan nilainya. Sekaya apa pun kita tidak boleh memberi nikmat taufik, tidak boleh membeli nikmat taufik. Sekaya apa pun, meskipun kita jutawan, kita tidak boleh memberi nikmat taufik. Semata-mata kita mendapat taufik ni dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini merupakan tanda-tanda kasih Allah atas diri kita semua. Mudah-mudahan ini tanda-tanda sayang Allah kepada diri kita. Mudah-mudahan ini tanda-tanda Allah nak membimbing kita ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus. Mudah-mudahan asbab kita duduk di dalam majlis ilmu, kita mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, mendapat bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah membimbing hati-hati kita mengikut jalan-jalan orang-orang soleh, jalan-jalan orang yang bertakwa. Siapa pun kita, apabila Allah memilih kita, meletakkan di dalam majlis ilmu, itulah tanda-tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Taala nak menyelamatkan kita daripada kelekaan kita dengan urusan-urusan dunia. Maka Allah jemput kita seketika, diletakkan dalam majlis ilmu, yang mana dalam majlis ilmu ini kita boleh mendekatkan hati kita, fikiran kita dengan akhirat.
dengan ibadah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita sering kali dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan nikmat ini dikekalkan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Begitulah juga kita harap, kita doa agar sahabat andai kita yang lain, kawan-kawan kita, adik-beradik kita yang lain turut dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi penuntut ilmu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mendekatkan kita dengan majlis ilmu ini kerana Allah Ta'ala ingin memuliakan kita. Kerana ada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas dunia ini, mereka didekatkan dengan perkara yang baik, tetapi bukan kerana Allah Ta'ala nak memuliakan mereka, tetapi Allah Ta'ala nak menambahkan lagi kecelakaan bagi diri mereka. Na'udzubillah min zalik. Contohnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada di kalangan hamba Allah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapat kemuliaan disebabkan oleh Allah Ta'ala mempertemukan mereka dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan makna mereka beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyahut, mereka menerima apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengamalkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian mereka mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di dalam masa yang sama, ada juga di kalangan manusia yang dipertemukan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi bukan kerana untuk diberi kemuliaan, bahkan ingin disesatkan dengan sesat-sesatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu contohnya orang-orang kafir yang mempersenda-sendakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengejek-ngejek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu perlu kita ingat, dengan sebab itu perlu kita ingat, ada di kalangan hamba-hamba Allah yang mana Allah Ta'ala mendekatkan mereka dengan majlis ilmu, tetapi bukan kerana nak dimuliakan oleh Allah, tetapi Allah nak menghinakan mereka, dengan makna mereka meremeh-temehkan majlis ilmu, mereka memandang rendah majlis ilmu, mereka mengejek-ngejek majlis ilmu, mereka tidak beramal dengan ilmu. Jadi ada golongan-golongan yang sedemikian. Maka kita minta berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada menjadi ataupun termasuk di dalam golongan-golongan yang Allah Ta'ala menghinakan di atas dunia ini. Jadi kita takut, perlu ada rasa takut di dalam hati kita apabila Allah mendekatkan kita dengan ilmu, tetapi itu menjadi asbab kita semakin dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wal a'yadzu billahi min dzalik. Moga Allah Taala pelihara kita, insya-Allah. Ya amin ya Rabb. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, suara tak ada. Macam mana suara tak ada? Cuba buka. Suara tak ada pula dah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada.
Macam mana tu? Suara tak ada ni. Dengar? Siapa tak dengar? Ada? Lain kot, lain kat sana ni. Boleh jadi lain kat sana lah sahabat. Saya keluar masuk, lepas tu ada tu. Sabarlah. Tu cabaran. Suara ada ustaz, tapi kadang-kadang tu. Nak buat lagu mana mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mungkin lain kat tempat kalian kot, boleh jadi. Ada yang kata okey je, ada je. InsyaAllah. Baik, kitab Minhajul Abidin, muka surat Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tadi hilang suara tu, Allah nak test kejap lah tu, nak tengok. Jangan sebab hilang suara kita hilang. Jangan sebab hilang suara kita hilang lah. Allah uji sekejap. InsyaAllah ada jelas suara, alhamdulillah. Baik, muka surat apa? 81. Saya punya kitab 81. Yang ada kitab boleh tengok muka surat 81. Okey, 81. Perenggan berapa? Kemudian kata ku pula. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Diri daripada makhluk dengan niat dan tujuan untuk menjaga ibadat, dengan tujuan untuk menumpukan diri kepada tanggungjawab terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuan uzlah. Itu tujuan uzlah. Uzlah makna mengasingkan diri. Di antara faedah kenapa kita disuruh beruzlah, supaya kita ada masa dan waktu untuk menumpukan perhatian pada ibadah kita. Petang, siang, malam, sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun, bersibuk, berbimbang, berurusan dengan manusia, sehingga kita melupakan urusan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan sebab itu, di dalam agama kita ni
disarankan supaya kita beruzlah, mengasingkan diri dengan makhluk, agar kita ada masa dan peluang mencari bekalan akhirat kita. Contohnya sekarang, asbab kita beruzlah daripada makhluk, kita boleh duduk dalam majlis boleh duduk dalam majlis ilmu. Bila kita tinggalkan makhluk seketika, kita boleh menuntut ilmu. Bila kita tinggalkan makhluk seketika, kita boleh solat dan sebagainya. Baik. Jadi kata okey dah. Tak apa. Tu nama mujahadah dah. Mujahadah. Tak boleh keluar balik, masuk balik, restart handphone. Masya-Allah. Allah kira tu, Allah kira hamba bersungguh. Allah kira tu semua tu jangan main-main. Ingat Allah tak kira. Allah kira tu sampai dalam hati ada, Allah tak dapat mengaji. Aduh, lain macam tak dapat gugi. Allah kira semua tu. Ada yang kata mujur lain tak okey. Ada yang kata macam tu. Jadi Allah kata makna dia tak bersungguh lah ni. Dia kata mujurnya lain tak okey, ada peluang nak merayau tempat lain. Contohnya Allah tahu. Ada yang kata Allah sayangnya lah tak dapat ikut kuliah ni. Lain ni pula ada gangguan pula. Jadi sedih hati tak dapat ngaji. Allah kira. InsyaAllah. Tu untuk suka-suka tu jelah tu. Hai, jangan panjat pagar, jangan. Jangan panjat. Sebaik duk masuk tidur. Tu semualah tu. Nak tidur. InsyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Dulu pernah tak hati kita macam tu? Dulu hati kita tak pernah macam tu. Tak berasa rugi pun kalau tak dapat ikut kelas. Dulu hati kita tak peduli pun dengan kelas agama ni. Tak ada pun tak ada masalah.
Ada pun tak ada apa-apa, tak ada pun tak ada masalah. Tapi apabila hamba-hamba tu Allah pilih nak jadikan dia orang baik, maka pasti akan ada perubahan pada hati dia. Kalau dulu dia tak berasa rugi kalau tak duduk dalam majlis ilmu, sekarang dia berasa rugi kalau tak dapat ikut majlis ilmu. Itu menunjukkan sudah ada peningkatan keimanan dia, sudah ada peningkatan dalam diri dia dengan ibadah. Alhamdulillah. Jangan ujub pula. Jangan perasan pula. Itu semua anugerah Allah. Allah Ta'ala boleh ubah dalam hati kita, perasaan dalam hati kita daripada seronok mengaji jadi benci mengaji. Na'udzubillah min zalim. Sebab tu kita kena selalu hati-hati, kena selalu takut, selalu risau, selalu bimbang, takut Allah ambil rasa nikmat seronok belajar. Kena ada perasaan takut tu. Sebab apa yang kita dapat ni semata-mata belas kasih sayang Allah je. Tak mustahil mulai besok lusa kita bosan dah nak mengaji, berasa tak penting dah, berasa tak rugi dah. Tak mustahil. Kita ni senantiasa bergantung, berharap dengan Allah yang menolong kita dalam ibadah sebesar apa pun, sekecil apa pun, sama ada ibadat yang dilakukan oleh anggota zahir maupun batin kita, hati kita, perasaan kita ini dijadikan oleh Allah. Perasaan kita seronok dengan ibadat itu anugerah Allah. Sebab tu bila kita diberi oleh Allah, kena banyak-banyak bersyukur. Alhamdulillah. Jadi kita diajarkan dalam doa, Allahumma la tuzigh qulubana. Jangan kau tarik balik ya Allah apa yang kau dah bagi dalam hati kami ni. Apa yang kau dah bagi baik-baik dalam hati kami, kau jangan tarik balik ya Allah. Sebab ini semua hak engkau. Kau boleh beri bila-bila masa yang kau nak, dan kau boleh menarik kembali bila-bila masa yang kau nak. Jadi seorang hamba yang mengetahui, mengenali sifat Tuhan sedemikian, pasti dalam hatinya ada rasa takut seandainya nikmat taufik Allah Ta'ala beri dalam diri dia tu untuk melakukan ibadah ditarik kembali oleh Allah. Sebaliknya orang yang memandang kehebatan diri dia, yang ujub kagum dengan diri dia tidak risau seandainya nikmat itu ditarik oleh Allah, kerana mereka merasakan konon-kononnya kehebatan mereka lah, diri mereka lah, usaha mereka lah, tenaga mereka lah yang menyebabkan mereka boleh melakukan amal soleh. Mereka lupa hakikatnya. Mereka melupa hakikat semata-mata semuanya itu adalah pinjaman, pertolongan, anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Baik, dalam hati kena selalu ingat begitu, ni nikmat Allah. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan kau tak hilangkan rasa seronok mengaji ni dalam hati aku sampai aku mati. Berikan rasa seronok mengaji, kemanisan menuntut ilmu. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, jadi bagi orang laki-laki yang beruzlah, hendaklah dia menunaikan solat Jumaat. Dan jamaat tu maknanya solat berjamaah. Meskipun dia beruzlah, dia diberi taufik oleh Allah untuk keluar menunaikan solat berjamaah. Jadi orang laki-laki afdal berjamaah. Di masjid itu lebih utama lagi. Orang perempuan afdal solat di rumah, kecuali rumahnya hampir dengan masjid dan dirinya aman daripada fitnah keluar ke masjid tu, selamat daripada maksiat. Tapi kalau dia keluar ke masjid itu menjadi asbab terdedah dengan perkara maksiat, itu tidak afdal. Afdal dia solat di rumah. Berjamaah di rumah dengan anak-anak boleh, berjamaah di rumah dengan anak-anak boleh, ibu berjamaah dengan anak-anak dia, ataupun anak menjadi imam, ibu menjadi makmum, suami solat berjamaah di masjid, lebih-lebih lagi yang berjiran dengan
40 buah rumah yang berhampiran dengan masjid, tu jiran masjid, dia kena pergi solat berjamaah di masjid. Baik. Dan Jumaat dan sekalian perhimpunan kebajikan Islam. Jadi mana-mana aktiviti, program agama, program yang baik, yang tidak maksiat, pergi campur. Pergi campur. Solat Jumaat pergi campur manusia. Solat berjamaah campur manusia. Majlis ilmu campur manusia. Selain daripada tu, perkara urusan yang tidak penting, urusan yang lara-lara, yang tak ada apa kepentingan dalam agama, yang tak ada kepentingan untuk diri kita, maka tinggalkan. Kembali balik ke tempat uzlah kita. Tumpukan perhatian pada ibadah kita. Itu maksud uzlah. Jadi uzlah ni ada macam-macam peringkat kan. Daripada awal lagi tu kita dah bincangkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Daripada awal itu kita dah bincangkan uzlah ni. Jadi kita ni laki-laki atau perempuan kena uzlah. Sama ada laki-laki atau perempuan kena uzlah. Lebih-lebih lagi orang perempuan. Lebih-lebih lagi orang perempuan. Asalnya perempuan ni dia tak keluar rumah. Cuma akhir zaman ni orang perempuan dah keluar rumah. Dah menonjolkan dirinya di media. Jadi hati-hati. Hati-hati. Jadi uzlah itu tujuannya nak mengasingkan diri daripada makhluk, kerana makhluk itu adalah salah satu perkara yang merosakkan ibadat kita. Makhluk itu di antara satu halangan untuk kita melakukan ibadat. Kadang-kadang ibadat kita boleh jadi rosak disebabkan makhluk. Maka kena hati-hatilah. Tapi bukan nak suruh salahkan makhluk. Kita yang nak kena jaga diri, faham? Kita yang nak kena jaga diri kita. Bukan salahkan makhluk. Dosa kita yang bertanggungjawab. Dosa kita yang nak kena bertanggungjawab. Cuma di antara sebab yang merosakkan amal, di antara benda yang mengganggu amal adalah makhluk. Jadi kita akhir zaman ni lebih-lebih lagi lah. Walaupun kita tak bercampur makhluk pada zahirnya, tapi di alam maya kita bercampur dengan makhluk. Jadi hati-hati. Bercampur dengan program yang baik. Majlis ilmu kita campur. Majlis ilmu yang bermanfaat campur. Laki perempuan makna kita boleh duduk berjamaah mengaji sama-sama. Ada pun program yang lara jangan. Program yang lara-lara, yang tak ada faedah ataupun yang haram, jangan. Duk lepak-lepak, sembang-sembang dengan laki-laki yang lagu-lagu, bukan ada kepentingan pun, bukan kewajipan pun, benda yang tak ada keperluan pun dalam kehidupan kita. Makna kalau tak join pun tak merosakkan amal kita. Kalau tak join pun tak membinasakan amal kita. Maka afdal tinggalkan. Kerana di situ ada fitnah. Tak kira bernikab tak bernikab. Bernikab tak bernikab. Orang perempuan ni dia punya hukum dia sempit. Orang perempuan dia punya hukum dia sempit, tak sama macam laki-laki. Jadi hati-hatilah. Hati-hatilah. Sebab tipu daya syaitan itu banyak. Tipu daya syaitan tu halus. Tipu daya syaitan tu banyak. Lebih-lebih lagi orang perempuan lah. Orang laki-laki pun sama. Nak kena asingkan diri, campur makhluk pada benda yang baik-baik sahaja. Benda tak baik, benda tak ada faedah, benda yang boleh menimbulkan fitnah, jangan campur. Bukan merasakan diri baik dah, menyelamatkan diri. Kerana kita tak kuat, hati kita tak kuat. Hati kita tak kuat. Bukan sebab tak nak campur, sebab kita merasa mulia. Itu salah. Tak nak campur manusia kerana kita merasa kita lebih baik, itu salah. Itu juga di antara permainan syaitan. Jaga niat kita. Kita mengasingkan diri kerana nak jaga fitnah.
Bukan kerana kita lebih baik. Bagiannya daripada kebaikan pula. Jangan kita tak sertai pula solat Jumaat, solat berjamaah, majlis ilmu, duk asingkan diri, tak campur makhluk, sedangkan diri kita lebih-lebih lagi yang belum lepas fardu ain. Jangan kita mengasingkan diri tanpa ilmu. Uzlah ini satu amalan, uzlah ini suatu ibadat. Apa pun ibadat, Nabi pesan dah mesti ada ilmu. Jangan semata-mata kita mengasingkan diri tanpa ilmu, nanti dipermainkan oleh syaitan, nanti kita ditipu oleh syaitan. Contohnya, saya tak lepas lagi fardu ain, tauhidnya saya tak tahu entah ke mana lagi, tak kenal lagi sifat Tuhan, sifat makhluk, mana yang wajib, yang mustahil, yang harus bagi Allah. Bab rukun-rukun iman tu tak faham lagi, tak tahu lagi. Kemudian tipu daya nafsu syaitan dalam hati pun saya tak kenal, pun saya tak faham. Bagaimana cara nak baiki hati, bagaimana cara nak bersihkan hati, bagaimana cara nak hiaskan hati, pun saya tak ada ilmu, saya tak tahu pun. Kemudian bacaan Quran saya pun banyak salah lagi. Bacaan rukun qauli dalam solat masih lagi salah. Kemudian syarat rukun melakukan ibadat pun saya tak tahu lagi. Mandi wajib macam mana, air mustahamal apa. Tadi ada kawan tanya, dia kata macam mana waktu dulu saya, dia kata dia mandi wajib berdiri je. Maknanya dia tak perasan lah. Sedangkan ulama pesan dah mandi wajib ni ada kala kena berdiri, ada kala kena mencangkung kan. Sebab tak semua anggota zahir itu akan sampai air dengan berdiri. Ada kala kena mencangkung, dengan tujuan nak menyampaikan air pada tempat-tempat yang tertentu. Masrabah tu, kemutan dubur kita, wajib disampaikan air. Di celah-celah lipatan-lipatan kemaluan tu kena sampaikan air. Jadi kalau kita tak tahu, dulu-dulu kita mandi macam tu, makna tak sah. Sebab tu kena qada balik sembahyang kita yang dulu-dulu. Kena qada balik sembahyang kita yang dulu-dulu. Wajib ganti balik, beransur hari-hari ganti solat. Itu salah kita. Kita kena bertanggungjawab. Itu salah kita. Sebab itu menuntut ilmu fardu ain ni tak boleh ditinggalkan. Ilmu fardu ain ni tak boleh dilengah-lengahkan. Nampak tak tu contoh akibat daripada melengah-lengahkan belajar fardu ain, amalan kita salah berbelah-belah tahun. Berbelah-belah tahun ibadat yang kita buat tu salah. Tak boleh, Allah tak terima. Sebab itu waktu dulu kita buat dalam keadaan kejahilan yang disengajakan. Faham tu? Kejahilan yang disengajakan. Kita tak pandai mandi wajib, kita tak pandai ambil wuduk, kita tak kenal Tuhan. Bacaan rukun qauli fi'li kita salah sebab kita tidak ambil peduli. Ini yang dimaksudkan kejahilan yang tidak diuzurkan. Ada pun kejahilan yang diuzurkan, contoh dia baru memeluk agama Islam. Itu lain. Dia baru masuk Islam. Jadi dia solat dalam keadaan dia banyak lagi tak tahu sebab baru masuk Islam. Kita ni banyak salah buat amal bukan sebab baru masuk Islam. Sebab salah kita tak nak ambil peduli tentang fardu ain. Tanggapan kita fardu ain ni ilmu kanak-kanak, ilmu budak-budak, nanti boleh mengaji. Itu salah kita kena bertanggungjawab. Pesan ulama, pesan tok guru dulu waktu kita ngaji pondok dulu, tok guru kata
gantikan semula solat-solat kamu yang dulu-dulu. Kerana dulu kamu solat dalam keadaan tak ada ilmu. Ya, kamu solat, tapi solat kamu tanpa ilmu. Rukun solat tak tahu, mandi wajib tak tahu, akidah entah ya entah tidak. Jadi wajib bertaubat kepada Allah dan mengqadakkan, sambil belajar fardu ain, sambil qadakkan sembahyang. InsyaAllah mulai kita dah belajar fardu ain ni, dah belajar bab solat, dah belajar tajwid, dah belajar bab akidah, dah belajar bab tasawuf. InsyaAllah dalam waktu dah belajar ni, andai kata ada salah silap, InsyaAllah diampunkan oleh Allah. Yang kita nak kena qada ni yang dulu tu, yang kita buat ibadat ikut suka hati, ikut rasa-rasa, ini kena qada. Ihtiyat, ini kena qada. Kata Tok Guru, dia kata ibarat seolah-olah dulu memang kamu tak pernah ibaratkan begitu. Ibaratkan dulu kamu tak pernah sembahyang, maka qada kan beransur, hari-hari qada. Waktu qada sembahyang ni tak ada waktu. Pagi, petang, siang, malam, lepas asar, lepas subuh, sebelum subuh, selepas subuh, selepas asar, sebelum asar, boleh qada qada hari-hari ada buat qada sembahyang. Allah tahu hamba-Nya sedang membayar balik hutang-hutang atas kesalahan dia. Macam tu. Kena qada sembahyang. Saya qada solat sebab dulu jahil tak ngaji cara berkala. Betul-betul. Jangan risau. Solat qada kita tu lebih besar pahala daripada solat sunat yang kita buat. Pahala qada solat lebih besar daripada pahala tahajud. Nisbah orang yang ada qada sembahyang lebih besar pahala daripada pahala sembahyang tahajud. Jadi qada sembahyang kita. Ansu-ansu lah, bukan hari ni suruh habis kan, mati kita. Tak pergi kerja nanti kan. Baik. Tu cara dia. Bila kita dah belajar fardu ain ni, dah mengaji, dah ada jadual khusus belajar fiqahnya, tauhidnya, tasawufnya, tajwidnya. Makna Allah tahu dah kita sedang berusaha memperbaiki. Qada balik. Qada ansu-ansu. Allah tahu hamba-Nya sedang berusaha memperbaiki diri dia. Andai kata mati tak sempat nak selesai, Allah akan ampunkan. Jangan risau. Andai kata mati tak sempat nak selesai qada sembahyang tu, Allah ampunkan dosa dia. Sangka baik dengan Allah. Ustaz, kalau kita dah mula buat qada solat, jadi kita pun bolehlah buat solat-solat sunat. Boleh buat solat sunat. Tapi utamakan qada. Qada tak boleh tinggal. Qada. Masuk waktu duha, sembahyang duha. Lepas tu qada sembahyang. Nanti ambil wuduk, buat sembahyang sunat wuduk pula. Tapi qada sembahyang juga. Faham tak tu? Jadi supaya tak bosan kita. Tak bosan. Jangan, yang salahnya kita buat sunat, qada tak buat. Ini salah. Utamakan qada. Masya-Allah. Habis. Sebab tu ilmu penting. Jangan kita mengasingkan diri tanpa ilmu. Ni tadi fardu ain tak lepas lagi, tiba-tiba kita nak uzlah pula dah. Nak pulun buat ibadat seorang-seorang. Jangan main-main. Jangan nanti dipedaya oleh syaitan. Nanti kita dipedaya oleh syaitan. Fardu ain tak belajar, kita nak tinggalkan manusia, nak pergi naik atas gunung. Nak pergi duduk atas gunung, nak beribadat dekat situ. Padahal kita fardu ain tak lepas lagi. Sifat Tuhan pun tak tahu lagi. Sifat makhluk pun tak tahu lagi. Tak boleh beza lagi sifat Tuhan dengan sifat makhluk. Orang suruh pergi belajar fardu ain, dia sibuk nak belajar fardu kifayah.
Orang suruh mengaji pelajaran ilmu tadika, dia pergi belajar ilmu tingkatan 6. Padahal tak wajib pun. Itu yang jadi bengong tu. Orang pakai selipar, dia bimbit selipar. Lepas tu sengih-sengih. Konon-konon betul dah, rupanya dipermainkan syaitan. Hati-hati. Jangan gopoh. Di antara sifat mazmumah dalam diri kita ni, gopoh melakukan ibadat, gopoh menuntut ilmu. Gopoh menuntut ilmu satu, gopoh beribadat satu. Syaitan kata, jadilah kafir, jangan jadi Islam. Jadi Islam ni payah, jadi kafir. Tinggalkan Islam, jadi kafir. Orang-orang yang mendapat pertolongan Allah, dia selamat. Dia kata, mana boleh, aku mesti duduk dalam keadaan Islam. Inna dina indallahi Islam. Aku tak boleh tinggalkan Islam. Kalau begitu, Islam bagus dah, tak payah beramal. Tak payah sibuk-sibuk beramal, sebab orang Islam ni selamat dah. Dia tak akan kekal dalam neraka, dia akan Allah selamatkan. Jadi tak perlu nak semayang, tak perlu nak menuntut ilmu. Tak payah. Ikutkan nafsu, berseronok sini, berseronok sana, cari dunia, begini-beginilah. Sebab kau orang Islam dah, orang yang dapat pertolongan Allah, dia akan jawab, tak dapat tidak, aku mesti mentaati perintah Allah. Allah memerintahkan kepada aku supaya beribadat, kerana ibadat itu adalah bekalan mati aku. Aku mesti kena beribadat. Kata setan, kalau begitu, beribadatlah cepat-cepat. Beribadat cepat-cepat, beribadat banyak-banyak, pulun ibadat. Menuntut ilmu nantilah dulu. Nampak, dia permainkan kat situ pula. Kita pun beribadatlah pagi, petang, siang, malam beribadat dalam keadaan meninggalkan ilmu. Habis. Orang yang dapat pertolongan Allah, dia akan jawab, mana mungkin aku nak beribadat tanpa ilmu? Kerana Nabi dah bersabda, al-ilmu imamul amal. Ilmu itu ikutan bagi amal. Amal takkan sah tanpa ilmu. Maka tak dapat tidak, aku mesti kena belajar ilmu. Yang penting-penting dalam urusan ibadat, tauhid, supaya aku mengenal Tuhan yang aku nak abdikan diri kepada dia. Supaya timbul dalam hati aku rasa takut kepada dia, hormat pada dia, rasa hebat terhadap dia, rasa malu terhadap dia, rasa takwa kepada dia. Aku mesti kena belajar tasawuf, supaya aku boleh menjaga hati daripada penyakit-penyakit yang merosakkan pahala amal. Supaya aku boleh mengetahui tipu daya nafsu dan syaitan yang nak menggagalkan perjalanan ibadat aku. Aku mesti kena mengaji. Aku mesti mengaji fiqh. Kerana dalam ilmu fiqh, ilmu syariat itu, aku akan diajar, dibimbing apakah syarat-syarat ibadat, apakah rukun-rukun ibadat, apakah undang-undang untuk melakukan ibadat. Mesti aku kena buat supaya ibadatku sah. Apa benda yang mesti supaya amalan tidak batal. Tu orang dapat pertolongan dari Allah daripada tipu daya syaitan. Orang yang tak dapat pertolongan, yang sesatkan, dia akan beribadat tanpa menuntut ilmu. Lepas tu pula, kalau begitu kata setan, menuntutlah ilmu yang tinggi-tinggi. Tak payah belajar yang bawah-bawah. Belajar yang tinggi-tinggi. Belajar yang tinggi-tinggi dulu. Bila kau belajar yang tinggi-tinggi dengan sendiri, yang rendah-rendah tu termasuk sekali, kata dia. Kita pun belajar ilmu yang tinggi melangit, yang pelik-pelik itulah. Nampak tak tu? Kena tipu lagi. Nampak tak tu? Dia takkan tinggalkan kita. Dia akan cari jalan macam mana nak menjahanamkan hamba Allah ni, supaya dia gagal balik akhirat. Na'udzubillah min zalik. Hati-hatilah sahabat. Imam Ghazali pesan dah, jangan gopoh. Yang ulama pesan fardu ain, itu dulukan terlebih dahulu.
Jangan duk gatal-gatal nak cari yang fardu kifayah. Jangan nak belajar benda pelik-pelik yang kepala otak kita tak boleh nak sampai fikir. Itu permainan syaitan tu. Lepas tu sekarang dihembuskan dalam hati kita, kaulah yang betul dah, kaulah yang baik dah, sebab kau dah tahu dah hakikat perkara yang sebenar. Barulah kau menyembah Allah, tak macam orang lain tu menyembah makhluk. Jadi kita je lah yang sembah Tuhan, orang lain sembah makhluk. Kita je lah yang sembahyangnya sah, orang lain semua sembahyang tak sah sebab sembah makhluk. Hati-hati, hati-hatilah. Tipu dayanya halus sangat-sangat. Kalau tak tok guru pondok tu dah tentu di antara ilmu yang wajib diajar anak murid ni, ilmu mengenal diri. Tak pernah lagi duk pernah pun tok guru Hajilah tu duk baca kitab ilmu pelat. Adakah dia tak tahu? Adakah dia tak alim? Adakah dia tak tahu? 30 tahun duduk dalam ilmu, pagi petang siang malam mengaji dengan masyayikh, ulama-ulama besar di Mekah, ulama-ulama Fatani, ulama Indun, ulama-ulama daripada Mekah tu. Tapi tengok apa pelajaran yang diajar waktu dia buka pondok, waktu dia mengajar masyarakat. Dia ajar ilmu fardu ain. Dia tak ajar ilmu pelik-pelik. Adakah dia tak tahu? Ke kita lebih tahu? Ke kita lebih alim daripada tok guru tu? Nampak tak tu? Sebab tu ilmu-ilmu tu ada, tapi tak sesuai nak diajar kepada orang yang kebudakan dalam ibadah. Sebab kalau diajar, nanti anak murid jadi gila, anak murid jadi rosak. Sebab tu bahaya ilmu. Walaupun ilmu tu benar, ilmu tu betul, tapi kalau bukan tahap kita pergi belajar, makna kita memang menyerah diri. Kita takkan nampak silap kita, kita akan rasa kita betul. Tu kita takut. Dah pandang orang lain, ini semua orang awam sembahyang syirik. Ni orang awam semua sembahyang syirik. Ni semua sembah makhluk, ni bukan sembah Allah lagi. Banyaklah yang syirik kalau macam tu. Tu Imam Ghazali pesan, jangan gopoh, kata dia. Sebab di antara permainan syaitan tu gopoh dalam ibadat. Gopoh dalam ibadat. Nanti menimbulkan ragu-ragu, was-was dalam hati macam-macam. Allahu Akbar. Jangan buat pasal lah. Jangan buat pasal tu. Barsisah tu, alim tu disesatkan juga akhirnya. Hati-hati. Allahu Akbar. Moga Allah pelihara. Jangan main-main. Sebab tu dulu pernah orang ajak kita belajar ilmu pelik-pelik ni, kita kata aku tak pandai, aku tak berani nak belajar. Sebab otak aku tak sampai nak mikir. Takut nanti aku salah faham. Mungkin ilmu tu betul tok guru kau nak ajar, tapi takut aku yang salah faham. Tak apalah, kau mampu, kau pergilah belajar. Dia kata kalau kau sembahyang, kau sembah siapa sebenarnya? Kalau kau tak belajar ilmu ni, makna kau sembah makhluk dalam sembahyang kau. Berat itu. Dah? Maknanya yang belajar ilmu tu dia dengan kawan-kawan je. Yang tak belajar ilmu tu ramai. Maknanya yang ramai tadi menyembah habis. Dah timbul ujub dalam hati. Aku je yang sembahyang sebenar-benar. Yang lain sembah makhluk. Habis. Na'udzubillah min zalik.
Dulu pernah saya pergi, diajak saya datang rumah dia. Saya pergi ya rumah dia. Dia keluarkanlah kitab-kitab dia. Kata, Ustaz ada belajar ilmu ni? Wah, dia kata saya tak belajar ilmu ni. Kena belajar tak? Ilmu ni kita mesti kena belajar. Saya kata sifat 20 yang fardu ain ni pun saya tak faham ni. Ini macam mana saya nak belajar, saya tak faham ni. Lepas tu kita semayang ni macam mana Ustaz sebenarnya? Kita sembah siapa sebenarnya? Ni kalau kita tak belajar ilmu ni, nanti kita semayang syirik ni, kita tak sembah Tuhan ni, kita sembah makhluk. Dah maksudnya tu, maksudnya adakah wajib kalau contohnya tak belajar ilmu tu menyebabkan orang sembah makhluk, mana ilmu tu bukan fardu kifayah, tu fardu ain. Kalau fardu ain, kenapa ulama tak masukkan dalam kategori ilmu fardu ain? Apa? Adakah ulama tak tahu? Nampak tak ada apa kalau kita nak belajar, belajarlah. Mudah-mudahan betul pembawaan dia takut merosakkan diri kita, tanpa kita sedar diri kita rosak tu. Na'udzubillah. Syaitan ni dia lagi alim daripada kita. Iblis ni dia sangat dia alim, cuma Allah benci sebab dia takabur je. Sebab dia takabur, sebab dia dengki. Dia takabur, sebab tu Allah laknat dia. Tapi kalau ilmu, tak tertanding ilmu dia. Dia dulu faham Quran daripada kita. Dia lebih dulu tahu ilmu-ilmu rahsia ni daripada kita. Sebab tu hati-hatilah. Belajar fardu ain ni, jangan risau. Ulama kata belajar fardu ain, fiqh, tauhid, tasawuf. Nak melepaskan fardu ain, belajar tu dulu. Fahamkan betul-betul, beramal yang tu dulu. Ini kita belajar ilmu melangit-melangit, tapi hati kita tak baik-baik. Kalau betul mengenal Allah, tak ada sifat mazmumah dalam hati kita. Kalau betul-betul orang tu mendakwa dia ahlillah, dia orang yang makrifat kepada Allah, tak ada sifat mazmumah dalam hati dia. Tak ada hasad, tak ada dengki, tak ada dendam. Itu baru kata arif billah. Itu baru kata betul orang mengenal Tuhan. Dia malu dengan Tuhan sungguh-sungguh. Jadi nak mengenal Tuhan ni, bukan nak pakai kenal Tuhan ni bukan dalam semayang je, di luar solat pun. Jangan kita ingat nak kena sembah Allah betul-betul ni dalam solat je, luar semayang lain. Dah ahlillah tu, aribillah tu, macam mana hatinya, pengenalannya, malunya dengan Allah dalam solat, begitulah luar solat. Bukan dalam solat je. Nampak tak? Dalam solat kita merasakan kita okey, hati kita betul dengan Tuhan. Luar solat, kenapa ada hasad dengki dengan orang? Kenapa ada masih lagi sangka jahat dengan orang? Kenapa ada lagi dendam dengan orang? Mana arif billahnya? Arif billah ni waliullah, kekasih Allah, waliullah. Dia takkan dapat martabat waliullah tu kecuali hatinya benar-benar takut gerun dengan Allah. Malu sangat-sangat, malu sungguh, bukan buat-buat malu, bukan perasaan tak. Memang sungguh-sungguh. Tu yang kita takut tertipu. Berasa aku dah kenal Tuhan, tapi sebenarnya perangai kita bukan perangai orang kenal Tuhan lagi. Allahu akbar. Jangan main-main. Baik. Orang ni, zaman sekarang ni, orang banyak nak belajar benda pelik-pelik. Nak lompat tingkatan, lompat kelas. Tu tak sabarlah tu. Betul niat tu. Niat tu bagus. Nak jadi kekasih Allah, nak jadi orang yang mengenal Allah tu bagus. Tapi kalau gopoh, dia jadi tak baik dah. Kalau gopoh, dia jadi tak bagus dah. Tak sabar nak jadi orang yang mengenal Allah, dia lompat kelas. Rosaklah dia. Kemudian Allahu akbar.
Takut nanti Allah benci kita. Sebab dalam hati kita ada ujub tu, perasan dah. Dosa ujub ni lebih besar daripada dosa waktu kita duduk dalam jahil dulu. Tak semayang, tak puasa, dedah aurat, kadang macam-macam lah duk buat. Besar dah dosa tu. Tapi kalau dalam keadaan kita dah belajar, dah mengaji, ada dalam hati perasaan ujub, berasa baik, berasa betul dah kita, berasa salah dah orang, dosanya lebih besar daripada zaman maksiat kita dulu. Dosa kita sekarang lebih besar daripada Allah lebih benci kita sekarang daripada dulu lagi. Sebab tu cara syaitan nak merosakkan kita. Dia tak boleh halang kita buat taat, dia tak boleh hajak kita buat maksiat, dia akan hasut kat sini pula. Yang mana dosanya lebih besar daripada dulu lagi. Lebih jahanam lagi. Na'udzubillah min dzalik. Moga Allah pelihara kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian luput bahagiannya ni. Jadi kalau nak uzlah, kena asingkan, kena pastikan dah belajar fardu ain betul-betul. Tak nanti kena tipu setan nanti. Duduk dalam gua tu sengih seorang-seorang. Duduk puncak bukit tu sengih seorang-seorang. Duduk dalam bilik khalwat kita tersengih seorang-seorang. Orang lain tak boleh harap. Orang lain semua tak kenal Tuhan. Semua syirik, semua sembah makhluk. Mujulah aku ni kenal Tuhan. Mujulah aku ni kenal hakikat Tuhan dah. Orang lain ni habislah syirik. Jangan buat main-main. Maka bahawasanya perhimpunan Islam itu, sebab apa tu disuruh duduk berjamaah tadi? Maka yakni kerana bahawasanya perhimpunan Islam itu adalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, di antara perkara yang Allah suruh, iaitu duduk dalam berjamaah tadi, duduk dalam berkumpulan yang baik-baik, duduk dalam kumpulan yang baik-baik. Kerana dalam kumpulan yang baik-baik tadi ada apa? Ada keberkahan, ada keberkatannya, dengan tempat tiliknya Allah dan rahmatnya Allah dan penolongnya Allah. Jadi tempat tilik Allah, rahmat Allah, pertolongan Allah itu ada di dalam perhimpunan umat Islam. Berapa ada ia barang yang ada berubah manusia, dan pada mereka itu sekalipun bagaimanapun keadaan manusia itu, makna duduk dalam berjamaah itu ada keberkatannya. Tapi ingat tadi, jemaah yang baik jangan yang mengarut. Yang mengarut jangan. Kang semua jemaah kita pergi. Semua jemaah kita join kan? Jemaah yang sesat pun kita join dengan sebab ada barakah. Itu bukan barakah, itu kesesatan ni. Jangan duduk berjamaah dalam hal yang maksiat. Jangan duduk berjamaah di dalam menuntut ilmu yang sesat. Jangan. Itu kena bercerai, itu kena berasing. Yang disuruh berjamaah bersatu tadi dalam dalam kejahatan jangan bersatu. Mari pakat-pakat saya nak ajar ilmu sesat ni, mari berjamaah. Jangan. Mari belajar. Saya nak ajar tuan-tuan ni supaya meninggalkan sifat 20. Jangan belajar sifat 20 ni. Mari belajar dengan saya. Jangan, tak boleh. Sebab perhimpunan tu perhimpunan maksiat dah. Wajib kena bercerai, wajib kena bergasing, wajib kena berpisah ni. Jadi jangan nak duduk dalam kumpulan, dalam berjamaah yang sesat. Jangan. Yang disuruh berjamaah tu yang baik-baik, yang taat. Jemaah yang maksiat jangan berjamaah dengan maksiat. Kemudian, dan demikian lagi kami dengar daripada hal abdal. Ni wali abdal ni.
Wali abdal. Wali abdal. Bahawasanya mereka itu wali abdal. Peringkat wali itu ada peringkat-peringkat dia. Wali-wali Allah tu ada peringkatnya. Ada sultannya, ada yang bawah sikit, ada wali ghaus, wali abdal, wali autad, macam-macam. Jadi mereka itu sungguh pun mereka itu wali abdal, mereka itu hadir, mereka itu jumu'al Islam. Dia tu duk sama sekali dengan jemaah-jemaah orang Islam di mana barang tempat ada mereka itu. Mana mereka pergi, kalau ada perhimpunan orang Islam yang baik-baik, dia join. Walaupun dia wali abdal, kita wali bedal. Pantang nampak makanan je bedal, pantang makanan je bedal. Kita wali bedal, bukan wali abdal. Tak payah nak perasan lah. Itu wali bedal. Pantang okey je itu dah. Itu wali bedal. Itu wali bedal. Minum ayak dulu. Ada pesan minum ayak. Kita minum lah. Dah suruh minum. Bedal ayak pula. Wali abdal di peringkat. Makin banyak sabarnya, makin bersih hatinya, makin banyak takwanya, makin banyak amalan sunatnya, makin tinggi darjatnya. Kalau tidak, makin jauh, makin rendah, makin jadi kuali. Bukan makin jadi wali, makin jadi kuali. Makin hitam macam kuali. Sungguh kalau dia perhubungan dia semakin baik, semakin dekat dengan Allah, semakin dia menjadi waliullah, semakin dikasihi oleh Allah. Tidak semakin jauh, semakin panjang umur, semakin jauh. Itu bukan makin jadi wali, itu makin jadi kuali. Makin jadi kuali. A'udzubillah min zalik. Allah, banyak salah kita. Hati-hati dengan ujub. Banyak orang alim binasa sebab ujub. Banyak ahli ibadat binasa, mereka dibenci oleh Allah sebab penyakit ujub. Sedangkan ilmunya dah banyak, amalnya dah banyak. Bukan peringkat macam kita ni, tak ada ilmu ni. Kita tak ada ilmu pun ujub dah, lagi jahanam. Tak ada ilmu pun ujub dah. Rasa penyakit ujub ni, penyakit orang sakan-sakan. Banyak ibadat ni, sunat tak tahu. Timbul ujub dalam hati. Ni kita sembahyang fardu pun tak cukup, ujub dah. Kita sembahyang fardu pun tak cukup, ujub dah. Benda haram dok tonggang hari-hari pun ujub dah. Mereka tu tak ada dah. Benda haram tinggal, benda makruh tinggal, benda wajib memang tak tinggal dah. Yang sunat ni ulun banyak dah. Kadang-kadang dalam hati mereka ada ujub, perasan hebat, kagum hebat beribadat, kagum dengan diri sendiri. Padanlah pun dengan banyak amalnya tu. Kita mayang fardu tak buat, ujub lah. Yang haram, benda haram tak tinggal pun ujub juga. Apa nak jadi kita ni? Peringkat apa kita ni? Ni lebih bawah daripada kuali ni, api maksudnya. Ni bukan kuali, ni api, bawah kuali lagi. Api bawah kuali. Bahaya bahaya kita ni. Allah
akbar. Kalau dah banyak amal benda, semayang sunat beratus-ratus rakaat, satu malam 300 rakaat, zikir 15,000, solawat 10,000, tahlil 10,000, 20,000, adalah nampak jalan kod-kod nak ujub. Ini semayang fardu tak buat. Benda haram duk pikul hari-hari, duk ujub perasan hebat pula dah. Ini lagi jahanam kita ni. Ni betul-betul tak sedar diri kita ni. Buat maksiat tapi berasa macam beramal soleh. Hati kotor tapi berasa macam hati bersih dah. Tu kata. Jadi wali abdal ni tinggi. Mana ada perhimpunan baik-baik, dia akan ada situ. Sebab tu kita kena sangka baik dengan orang ni. Tak takut-takut yang kita sangka jahat tu wali-wali yut. Takut salah sangkaan kita pada orang yang kekasih Allah, kasih Allah tu kita sangka buruk dengan dia. Memang balalah jawabnya. Sebab itu hikmah Allah menyembunyikan pangkat hamba-hamba dia tu. Allah suruhkan supaya saling hormat menghormati. Saling hormat menghormati, saling bersangka baik. Saling bersangka baik. Sebab tu Allah tak zahirkan darjat seseorang tu supaya kita saling bersangka baik. Sebab kita tak tahu siapa hakikat diri dia tu di sisi Allah. Mungkin pada mata kita zahir nampak dia ahli maksiat, tapi malamnya dia dekat dengan Allah. Dia dekat dengan Allah. Zahirnya dia ahli maksiat, tapi dia tak redha dengan diri dia yang buat maksiat tu. Dia sentiasa rasa tak puas hati dengan dirinya yang buat dosa maksiat tu. Maka dia kekasih Allah kalau begitu. Berbanding dengan kita yang dah mengaji, yang dah semayang, kopiah atas kepala, kagum dengan taat kita, sombong dengan diri kita. Ini dibenci oleh Allah. Ini Allah benci. Walaupun mengaji tak tinggal, semayang jemaah tak tinggal, Allah lebih kasih ahli maksiat yang menghinakan diri daripada kita yang pagi petang siang malam duduk dalam majlis ilmu. Contohnya semayang sunat banyak, berzikir berpuluh-puluh ribu, tapi dalam hati ada takabur, ada ujub. Ini lagi dibenci oleh Allah. Lagi dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana barang tempat ada mereka itu dan berjalan mereka itu di dalam bumi, sekira-kira barang yang dikehendakinya wali abdal tadi itu, dikehendakinya barang oleh mereka itu. Dia nak gimana? Allah luluskan kehendak dia. Dia nak gimana? Allah permudahkan dia. Tu peringkat tu. Bukan dia nak benda tu, anugerah Allah atas diri mereka. Bukan dia beribadat bermati-mati sebab nak kelebihan yang macam tu. Bukan. Kalau hamba tadi tu bertungkus lumus, membersihkan hati, menghiaskan hati dengan sifat mahmudah, memperbanyakkan amalan sunat dengan tujuan nakkan karamat, sesungguhnya dia telah dihijab oleh Allah dengan amalannya sendiri. Dia gagal. Kerana mata hatinya tak sampai kepada Allah. Yang dia cari dengan taat tadi bukan dia cari Allah, tapi dia cari makhluk Allah. Bukan ke karamat tu makhluk Allah? Kan? Lipat bumi itu makhluk Allah. Jadi dia bermati-mati buat amal soleh tadi sebab nakkan kelebihan tu. Bukan nakkan Allah, nakkan kelebihan tu. Allah boleh bagi. Tanpa beramal soleh pun Allah kuasa bagi benda pelik-pelik. Tu pula di antara halangan lain pula tu. Orang yang dah banyak ilmu, dah banyak amal, sesat dalam niat pula dah. Jalanannya betul dah, nampak zahirnya betul, tapi disesatkan oleh syaitan pada niat dia tu. Niatnya tu disesatkan. Bukan Allah yang dicari, tapi karamat yang dicari. Dia nakkan pelik tadi. Nakkan pelik-pelik tu. Dia nak tu. Bukan dia cari Allah, dia nakkan pelik-pelik tu.
Nak cedok air bertukar jadi emas. Dia nak berjalan atas udara. Betul. Itu kan cerita dongeng. Sungguh. Nak pergi Mekah, nak pergi mana, lipat bumi ni maksudnya walaupun perjalanan jauh dipermudahkan oleh Allah. Dia boleh sampai tanpa hukum adat. Dia pergi dengan menyalahi hukum adat. Apa nak peliknya? Urusan Allah. Betul? Apa nak peliknya? Urusan Allah. Allah lebih canggih lagi. Allah lebih canggih lagi. Urusan Allah lebih pantas lagi. Allah nak buat sesuatu tanpa sebab, tanpa syarat. Betul? Allah nak menyampaikan hamba-Nya pada satu tempat tak perlukan kenderaan pun. Yang kata kenderaan tadi itu hukum adat, itu hukum asbab. Jadi mana-mana mereka nak pergi, Allah permudahkan. Sekira-kira barang dikendakinya oleh mereka itu. Jangan kata mustahil pula. Orang-orang yang tidak percaya dengan karamah yang Allah beri kepada kekasih-kekasih dia, Allah tutup mata hatinya daripada mengenal Allah. Allah tutup mata hati seseorang yang tidak mempercayai karamah tadi. Allah tutup mata hatinya daripada mengenal Allah. Apa tidaknya dia sendiri meragui kekuasaan Allah. Dia kata mana boleh, tak masuk akal. Akalnya masalah. Dia tak mengaji hukum akal. Bukankah akal kita beriman kepada kehendak dan kekuasaan Allah? Dia maha kuasa membuat apa yang dia nak, tanpa sebab, tanpa syarat. Ada orang tak percaya. Dia kata mana boleh orang nak pergi naik kapal terbang lah, tempah tiket lah, kadang kapal terbang ada pun delay lagi. Ya betul, itu hukum adat, itu kebiasaan. Tapi kan kita dah belajar dulu awal kitab tauhid kan. Hukum adat ada berapa? 3. Wajib pada adat, mustahil pada adat, harus pada adat. Jadi perkara wajib dan mustahil pada adat itu semuanya duduk di bawah hukum harus pada akal kita. Makna akal kita boleh terima kerana perkara itu duduk di bawah kekuasaan Allah. Allah maha kuasa nak memindahkan kita ni. Saya kata tutup mata, jom kita pergi mengaji kat Raudhah sekejap. Kita pun tutup mata dengan kekuasaan Allah, izin Allah. Celek mata, dalam Raudhah dah kita. Mustahil ke? Tak mustahil. Allah kalau nak buat lah, ini konon-konon. Tapi begitulah cerita tu. Orang hebat-hebat tu, dia nak mana? Dia berasa nak pergi berqiyamul lail di Mekah malam ni, di Raudhah malam ni. Allah izinkan dia. Tak payah tanyalah macam mana cara dia. Tak payah nak tanya naik apa. Itu urusan Allah. Adakah kita meragui urusan Allah? Adakah kita meragui kekuasaan Allah? Sebab tu sebut dalam kitab sana, di antara perkara yang menjadi sebab seseorang itu tak sampai hatinya kepada Allah apabila mereka meragui karamah yang Allah kurniakan kepada wali-waliul. Bila dia meragui, makna dia tak percaya pada Tuhan lah tu. Jadi seolah-olah Tuhan tak boleh buat benda tu, padahal itu urusan Allah. Memang pada adat mustahil, tapi pada akal harus. Tapi jangan beramal nak benda tu. Jangan beramal akan benda tu. Itu anugerah Allah semata-mata. Orang tu dia dah bermujahadah, bermati-matian, jatuh bangun, hatinya ikhlas, amalnya soleh. Jadi bila Allah dah kasih kepada dia Allah bagilah benda yang dia tak mahu. Dia tak mahu, Allah bagi. Dia tak nak pun Allah bagi. Bukan mata hati ni, nak beramal berbanyak lah, sembahyang malam, mulai malam ni 500 rakaat. Mesti hati bersih, puasa tiap hari, baca Quran tiap hari. Sebab apa? Mudah-mudahan aku diberi kepelikan oleh Allah Ta'ala. Tak mustahil, Allah boleh bagi. Tapi situ je lah.
tak meninggikan pun darjatnya di sisi Allah. Sebab niat dia tadi bukan dicari Allah, tapi nak carikan keramat tadi tu. Keramat. keramat benda tu ada ke tak ada pula. Anugerah Allah semata-mata. Karamah yang sebenar-benarnya mana? Itulah ma'rifatullah tu, mengenal Tuhan dengan sebenar-benar pengenalan. Itu yang betul-betul ni. Sekira-kira barang dikehendakinya oleh mereka itu dan bahawasanya bumi sekaliannya bagi mereka itu selangkah yang satu. Maksudnya mana tempat dia nak pergi, ikut suka dia lah. Nak pergi Palestin sekejap sampailah dia. Allah kalau bagi semua tak laku lah minyak pula nanti sekarang. Yuska tutup, kedai motor tutup, kedai stesen minyak tutup, kedai buah tutup, kedai sayur tutup. Dah apa nak duk tadah tangan Allah bagi? Kalau semua macam tu tak kenanya. Ya Allah, kurniakan ya Allah cincin yang mahal. Ada cincin. Tutuplah kedai kat Bandar Hilir. Dah buat apa nak pergi beli? Sungguh tak? Jadi semua tu ada ada hikmah. Allah jadikan asbab beradat ni supaya kita berpeluang nak mencari rezeki. Bukan Allah tak boleh nak buat. Allah jadikan tu asbab supaya kita ni boleh mencari kehidupan, saling memerlukan, saling tolong menolong. Dah semua nak pelik-pelik macam tu dah. Nanyalah nanti orang nak ikan, kedai joran tutup, kedai bot tutup. Dah ya Allah, jenah ya Allah siap masak. Dah kalau semua orang macam tu, nanyalah pasal siapa nak berniaga. Takkan nanya nak layan, nak jual orang tak nak beli, semua orang dah pakat ada karamah dah, nampak tak tu? Jadi ada hikmah Allah jadikan semua. Ada hikmah semua tu ada orang tertentu je Allah bagi. Bukan Allah tak boleh bagi, Allah Maha Kuasa nak bagi. Supaya kita boleh mencari kehidupan, boleh bila saling memerlukan dengan sendiri terjalinnya ukhuwah sesama Islam. Itu kan kena baik dah, ibadat dah. Baik, kemudian jangan tak percaya pula itu namanya karamah, kemuliaan yang Allah bagi kepada wali-waliullah. Dan disebut di dalam akhbar dalam hadis banyak bumi ini lipat bagi mereka itu dan menyeru mereka itu dengan tahiyyat, dengan penghormatan, dan memberikan haluan dengan bagai kebajikan dan karamah. Maka kesukaan bagi mereka itu dengan barang yang didapat mereka itu dengan dia. Makna apa yang dianugerahkan oleh Allah pada mereka itu menjadi satu kegembiraan bagi mereka. Tapi yang lebih menggembirakan mereka adalah mengenal Allah. Itu yang hakikat menggembirakan mereka, bukan karamah tu. Bahkan hati mereka tak pandang pun dengan karamah tu. Hati dia lebih lebih memandang kepada Allah daripada karamah tu. Istiqamah lebih dahsyat daripada karamah lagi. Istiqamah tu lebih dahsyat daripada karamah tu lagi. Sebab tu istiqamah ni payah. Lebih payah istiqamah. Istiqamah tu lebih afdal, lebih mulia daripada 1000 karamah lagi.
Ada seribu benda pelik, istiqamah lebih tinggi daripada tu lagi. Tetap dalam ibadah tu, tetap dalam keadaan meninggalkan maksiat, istiqamah tinggalkan maksiat zahir dan batin. Oh, itu lebih dahsyat daripada berjalan atas air. Lebih dahsyat daripada jalan lipat bumi tu. Istiqamah mentaati Allah tu lebih dahsyat lagi. Kita pun dapat juga karamah tu. Orang lain jalan kaki, kita naik motor. Kita laju lah daripada orang. Orang lain berjalan kena hujan basah kuyup, kita dalam hujan tak basah. Dan kita, bukankah itu di antara kelebihan yang Allah bagi pada kita banding lebih daripada orang lain lagi? Tapi tak bersyukur pun. Tak bersyukur pun. Orang lain payah nak cari makan minum, kita sampai membazir-bazir makan minum. Bukankah itu kemuliaan yang Allah bagi lebih daripada kita, daripada orang lain? Tapi tak bersyukur pun, tak terima kasih pun dengan Allah. Maka kesukaan bagi mereka itu dengan barang yang didapat mereka itu dengan dia, dan telah membaikkan Allah Ta'ala akan azau, yakni sabarnya orang yang lalai daripada menilik di dalam membaikkan bagi dirinya. Orang yang lalai, maksudnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaiki kelalaian hamba tadi tu. Kita hamba yang leka, yang lupa, yang lalai ni, moga-moga diperbaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada menilik di dalam membaikkan dirinya. Maksudnya kita hamba yang leka, yang lupa, yang lalai ni, kita memandang mudah dalam urusan ibadat dalam keadaan kita ni leka, lupa, lalai. Jadi harap-harap Allah Ta'ala menolong kita ni daripada fitnah kelalaian kita tu. Fitnah kelalaian kita seolah-olah kita mampu memperbaiki perhubungan kita dengan Allah dalam keadaan diri kita penuh dengan kelekaan, kelalaian tu. Moga Allah baiki. Sebab kita ni menyangka diri kita boleh jadi baik dengan Allah dalam keadaan kita lalai, lupa, leka ni. Jadi moga Allah baiki diri kita yang lalai tadi tu. Dan menolong akan orang menuntut yang tiada sampai kepada maksudnya, yakni mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi pertolongan kepada kita ni yang sedang menuntut, yang sedang berusaha belajar, nak mencari, nak menuntut keredaan Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, mudah-mudahan Allah tolong kita daripada kelalaian kita, kebodohan kita, kejahilan kita yang nak berhadapan dengan tipu daya nafsu, syaitan, dunia, makhluk macam-macam lagi ni. Mudah-mudahan Allah tolong selamatkan kita semuanya.
supaya sampai kita kepada maksud ibadat, iaitu supaya kita juga mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Moga Allah tolong kita. Sebab kalau dengan kelalaian kita memang takkan sampai. Dengan kelalaian kita ni, kesombongan kita ni memang takkan sampai, takkan menyampaikan kita kepada maksud ibadat walaupun kita beribadat. Sebab ibadat yang kita buat ni bukan ibadat yang sebenar. Ibadat yang bercampur-campur dengan benda-benda yang salah. Ibadat kita ni masih bercampur-campur dengan maksiat lagi. Time semayang, time berdengki, time mengumpat. Ada kala mata tengok kitab, ada kala mata tengok benda haram. Ada kala lidah baca Quran, kadang-kadang lidah kita mencela orang. Kadang-kadang hati kita ikhlas dalam buat amal, tapi hati tu juga yang berhasad dengki dengan orang. Ni amalan kita yang bercampur-campur ni. Campur dengan najis-najis tu. Hati kita ni duk campur dengan najis-najis tu. Betul tak? Cuba kita telik balik. Mata kita ni malah ni tengok kitab, malah ni tengok jalan yang menyampaikan kita ke tempat ilmu. Dan mata kita ni juga yang kita guna tengok benda haram. Telinga kita sekarang ni gunakan untuk dengar ilmu. Esok lusa kita tadah dengar rahsia orang pula. Betul? Jadi kita campurkan benda bersih, benda kotor, benda suci, benda najis, kita campurkan sekali. Hati kita kadang-kadang ikhlas kerana Allah buat amal. Betul dah, bersih dah. Tapi dia masa yang lain berdengki dengan orang pula, bersangka yang bukan-bukan dengan orang pula, campur habis. Kalau makanan agak-agak bila campur dengan tahi ni, boleh makan tak? Itulah ibadat kita, bercampur dengan tahi. Ibadat kita ni bercampur dengan tahi, bercampur dengan najis, tak jadi apa. Ambil nasi ayam 5 senduk, bubuh ayam, bubuh acar dan macam-macam bubuh lah. Ambil tahi ayam sesudu. Ambil tahi ayam sesundu, gaul. Tergamak tak nak makan? Kenapa tak tergamak? Kan banyak yang bersih. 5 senduk. Tahi ayam cuma sesudu. Kenapa tak tergamak nak makan? Kan banyak yang bersih. Kan okey, betul? Itulah kita. Itulah kita. Sebab tu kita perasan baik tu, walaupun amalan kita bercampur dengan maksiat. Semayang lagi banyak, mengaji banyak, 1 minggu berapa kelas, sedekah pun dah banyak dah. Jadi cari nafkah untuk anak bini, ibadah lagi. Apa sangatlah kalau berdengki sikit-sikit, mengumpat sikit-sikit, berdendam sikit-sikit. Banyak lagi yang baik-baik. Itu tergamak pula kita telan. Kalau tahi tadi tu yang sesudu dengan nasi ayam campur 5-6 senduk tadi, tak tergamak pula. Tahu pula kita kotor. Buat bandingan macam tu biar nampak. Jangan berasa kita ni dah semayang, dah mengaji, kira bersih dah. Dah mengaji, dah semayang, dah banyak berzikir, dah banyak berselawat, jangan nak berasa bersih dah. Tak payah nak berasa bersih. Selagi tak tinggalkan benda haram tu, zahir dan batin tetap kotor amalan kita. Nak ajar diri supaya jangan pernah puas hati dengan jangan pernah nak rasa puas hati, jangan. Dulu aku tak mengaji, sekarang dah banyak mengaji lah. Dulu tak mengaji langsung, sekarang ni dah banyak mengaji. Kuliah Zuhur, kuliah Asar, kuliah Maghrib, kuliah Isyak, kuliah Duha, kuliah tengah malam. Ini mengaji. Yang solat sunat aku tak cerita, puasa sunat aku tak cerita, yang sedekah senyap-senyap lain. Apa sangatlah mengumpat, apa sangatlah bersangka jahat sikit je. Allah dah tentulah pandang yang baik-baik yang banyak ni.
Tak payah nak perasan lagi. Ingatkan benda tu tadi. Sup ekor sebelanga, ambil tahi kambing, campakkan sesudu. Kacau. Makan lah kalau tergamak. Walaupun tak berasa tahi kambing tu. Tapi kita ni, jenis kita ni, kita tergamak hirup. Jenis muka kita ni tergamak nak hirup. Sebab apa? Tahi kambing tadi tu dah terlindung, dah hilang dengan sebab apa? Dah sebati dengan sup tadi tu. Sungguh kita macam tu. Sebab tu kita rasa okey je. Dengki ada sikit kita dah terpadam lah tu. Semayang malam, satu malam 200 rakaat. Tu semayang malam, yang sunat siang tu belum kira lagi tu. Mengaji pula, lepas tu banyaklah. Kiralah sikit-sikit, Allah tak pandang lah, kita padam lah tu. Itulah kita. Tu yang kita berasa seronok tu. Tu yang orang lain jahat je tu. Tu yang mulia kita je tu. Orang lain tak mulia tu. Na'udzubillah min zalik. Ni sikap yang merosakkan kita. Jangan. Jangan. Kita tak selamat lagi. Dosa maksiat kita banyak lagi. Pantang-pantang larang dalam ibadat kita tak tinggalkan lagi. Jadi jangan nak berasa dah selamat, jangan nak berasa dah baik, jangan nak berasa dah soleh, jangan nak berasa dah soleha. Walaupun dulu kita tak pernah mengaji, sekarang dah sibuk dengan mengaji pagi, petang, siang, malam. Dulu tak semayang, sekarang dah semayang. Jangan pernah merasa dah baik, jangan. Minta Allah jauhkan. Timbul dalam hati perasaan macam tu. Na'udzubillah min zalik. Takut dalam hati kita ada penyakit ujub, takabur, yang merosakkan amalan kita, yang menjadi asbab Allah benci kita. Na'udzubillah min zalik. Cukuplah sekadar itu. Menolong akan orang yang menuntut, yang tiada sampai kepada maksudnya, dan sesungguhnya telah menetapkan bagiku pada sifat hal seumpamaku dengan beberapa abiyat syair. Wallahu a'lam. Jadilah sikit-sikit, mudah-mudahan Allah beri kita ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah beri kesedaran, keinsafan dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah tunjukkan kesilapan dan kesalahan yang halus-halus dalam hati kita. Diri kita ni. Mudah-mudahan Allah diri kita ni. Mudah-mudahan Allah tunjukkan, mudah-mudahan Allah diri kita ni. Mudah-mudahan Allah tunjukkan, mudah-mudahan Allah zahir Allah. Kirim salam lah. Kirim salam. Waalaikumsalam. Tak payah kita nak duduk dalam gelap, urut janggut seorang-seorang dalam gelap. Wali dah aku ni. Wali dah. Tapi dalam hati perut kita risau, besok apa nak makan ni.
Besok ni kalau aku mati ni, anak bini aku makan apa nanti ni? Wali apa hatinya tu? Wali apa hatinya tu? Waliullah. Wali apa? Wali Ben. Wali Ben. Wali Ben. Oh, ya tak ya juga Wali Ben. Wali tak ada, hati dia tak macam tu. Besok ada untung tidak ni kan. Allah, nampak tak hati kita masih banyak banyak lah. Risau entah apa-apa Kita tak yakin dengan janji Allah tentang rezeki tu. Seolah-olah anak bini kita selama ni kita yang bagi makan, bukan Allah yang bagi makan. Sungguh tak? Orang yang betul-betul ahlillah, dia tak risau tentang tu. Tu pun dia betul-betul kenal Tuhan. Dia tak ada syak langsung ragu tentang rezeki ni. Kita sampai pening-pening kepala, sampai migraine fikir pasal rezeki. Migraine fikir pasal rezeki, migraine. Padahal Allah dah pesan dah, tak payah risau tentang rezeki tu, Allah tetap dah semuanya. Tapi kita ni masih terpedaya dengan syaitan. Syaitan bisik, nanti apa aku nak makan? Besok apa aku nak makan? Besok apa aku nak makan? Nanti kalau kau mati anak bini kau macam mana? Siapa nak tanggung? Dia bisikkan was-was dalam hati tu. Padahal semua Allah tetapkan dah. Rezeki bini kita, rezeki anak kita, betul? Bukan bermaksud Allah tak suruh risau tentang rezeki. Tapi kita terbalik, tentang ibadat kita tak ada risau. Konon-konon macam dah perfect dah. Tapi tentang rezeki, risau dalam semayang pun fikir tentang rezeki lagi. Benda-benda yang menjadi asbab akhirat tu jauh daripada hati kita. Sebab hati kita sibuk memikirkan tentang benda-benda yang tak disuruh fikir. Allah, banyak salah kita Umur kita tak tahu berapa hari lagi tinggal ni. Umur kita tak tahu berapa hari tinggal lagi. Hati tak baik-baik lagi ni. Macam orang lain je salah ni, kita je yang baik Hati orang lain je jahat, hati kita baik macam mana? Ini mudah-mudahan, insya-Allah, mudah-mudahan Allah tak tinggalkan kita dalam bimbingannya. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah, dituntun oleh Allah. Mudah-mudahan Allah tak biarkan kita. Mudah-mudahan Allah tak tinggalkan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa pandang kita dengan pandangan kasih sayang, pandangan belas kasihan. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, anak bini kita, ibu bapa kita, kawan-kawan kita semuanya, tidak terkecuali semuanya. Mudah-mudahan Allah selamatkan daripada tipu daya dunia, tipu daya nafsu, tipu daya syaitan, tipu daya makhluk. Mudah-mudahan Allah sentiasa memilih kita duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita daripada niat yang jahat, niat yang tak elok. Mudah-mudahan Allah bimbing kita lah sampai kita mati. Itu je harapan kita. Kalau Allah tak bimbing kita, kalau Allah tinggalkan kita, celakalah kita semua. Kalau Allah tak bimbing kita, tak bimbing anak bini kita, semua celaka. Kita dengan anak-anak bini kita akan celaka. Kita dengan kawan-kawan kita akan celaka di hari kiamat besok. Sebab itu kita harap ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat doa ibu bapa ya Allah, dengan berkat doa-doa orang soleh, tutur guru, janganlah tinggalkan kita ni. Kita ni sangat-sangat berhajat, bergantung, berharap kepada pertolongan Allah. Lupa-lupa pun, sibuk-sibuk pun dengan dunia, mudah-mudahan Allah panggil kita, Allah jemput kita dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rab. Amin ya rabbal alamin. Dengan berkah majlis ilmu kita juga pada malam ni, kita doa kepada Allah, moga Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam.
khususnya di Palestin sana. Begitulah juga dengan sekalian umat Islam di atas dunia ini yang ditindas oleh orang kafir harbi. Mudah-mudahan diberi kejayaan, diberi kemenangan, diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Taala menghancurkan, memusnahkan musuh-musuh Islam. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli qutri untha wa dhakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum, minna wa minkum, taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Jom lepak luar. Lepak luar mana? Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karmi. Terima kasih. Sama-sama sahabat. Sama-sama kawan-kawan. Sama-sama kawan-kawan. Sama-sama kasih sahabat.